warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke kelas Ustaz Faizal. Ini adalah bahagian ketiga solat berjemaah. Di dalam skrin ini telah terpampang tata cara kedudukan solat berjemaah. Di sebelah skrin ini telah menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana kedudukan jemaah-jemaah mengikut hadirin yang ada. Okey. Pada paparan yang pertama di sebelah ini iaitu lelaki dengan lelaki. Kalau lelaki dengan lelaki, jemaahnya macam mana nak susun? Macam tu. Jadi orang yang menjadi imam itu perlu berada di hadapan dan orang yang menjadi makmum perlu berada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan Ustaz lah. Kalau awak belah sini lah, belah kiri. Okey, maksudnya kalau belah awak tu belah kanan awak belah sini. Jadinya kalau imam dekat belah sini kat depan, makmum perlu ada di belah kanan seperti ini. Macam tu. Kalau kedudukan makmum perempuan dan imam lelaki, imam lelaki perlu berada di hadapan dan makmum perlu ada di belakang sebagaimana yang terpapar pada skrin. Kalau jemaah sesama perempuan pula bagaimana? Jemaah perempuan mestilah dalam keadaan saf yang sama seperti dalam gambar. Kemudian yang menjadi imam hanya depan sedikit sahaja daripada jemaah perempuan yang lain. Maksudnya jemaah perempuan tu dekat tepi ni. Dekat sahaja. Sekadar tumit jemaah itu ataupun makmum itu tidak sama dengan tumit yang menjadi imam. Tu macam tu, lebih kuranglah dia punya jarak dia. Untuk jemaah yang ramai lelaki, lebih daripada seorang. Dalam gambar kita nampak dia tunjukkan 3 orang. Okey. Jadinya imam berada di hadapan, dan makmum berada di belakang secara berbaris. Kalau jemaah lelaki dan perempuan, kalau jemaah lelaki dan perempuan, imam berada di paling hadapan, kemudian makmum yang terdiri daripada lelaki pada barisan yang pertama. Setelah habis makmum lelaki, barulah diikuti dengan makmum perempuan. Walaupun makmum tadi yang lelaki ni budak kecil, dia tetap perlu berada di barisan makmum lelaki. Macam tu. Senang cerita dia bahagi ikut jantina lah. Kalau perempuan belah belakang sekali, lelaki makmum tu belah depan. Imam mestilah lelaki. Jarang-jarang imam perempuan. Tak pernah berlaku. Kecuali semua jemaahnya 100% perempuan. Kalau bercampur aduk, macam tadi Ustaz dah kata, ada pendapat mengatakan boleh dalam sebaris jemaah kanak-kanak tu dalam barisan lelaki. Ada juga yang membezakan jemaah lelaki yang kanak-kanak dia barisan satu lagi dan perempuan akhir sekali. Mana-mana pun boleh mengikut suaian dan juga tempat kita. Macam tu. Baiklah, kita sekarang sudah berada di kategori makmum masbuk dan makmum muwafiq. Apakah itu yang dinamakan sebagai makmum masbuk dan makmum muwafiq? Makmum muwafiq bermaksud makmum yang sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Maksudnya makmum itu dia sempat takbiratul
ikhram ataupun bertakbir bersama-sama dengan imam pada rakaat yang pertama, ataupun makmum itu sempat juga membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam pada rakaat yang pertama. Itu makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk pula bagaimana? Sebaliknya lah, maknanya makmum yang datang lambat. Sama ada dia sampai imam dah nak rokok, ataupun dia sampai pada rakaat-rakaat yang seterusnya, ikut fardu rakaat yang imam tu sedang buat lah. Okey. Problemnya adalah selalu dinyatakan begini, kalau makmum itu tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah secara sempurna, apakah yang perlu dia lakukan? Sebab apa? Sebab makmum ni baca lambat sangat. Imam pula kadang-kadang baca surah pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar, dah habis dah. Jadi makmum tak sempat. Makmum pula orang tua baca lambat. Jadinya nak buat apa? Jadinya setelah saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa dan dalam konteks ini saya merujuk khusus kepada majlis fatwa yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah, menyatakan kita boleh memakai hukum bacaan Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam bacaan Fatihah makmum tadi kalau dia tak sempat habiskan. Namun begitu, mengikut mazhab Imam Syafi'i, Fatihah merupakan rukun. Saya ulangi, Fatihah merupakan rukun. Jadi makmum nak atau tak nak perlu habiskan juga, walau bagaimana sekalipun. Mufti wilayah telah menyatakan kalau tak sempat juga habiskan dan imam sudah bergerak daripada rokok, kemudian dia dah iktidal, kemudian dia nak sujud, makmum tadi tu tak sempat lagi nak habiskan Fatihah, maka makmum kena cepat-cepat rokok mengikut imam tadi. Dia tak boleh miss ataupun tak boleh tertinggal lebih daripada 2 rukun. Kalau tidak, makmum akan terkeluar daripada jemaah dan tak dapat pahala 27 kali ganda. Siapa rugi? Makmum tu rugi. Imam tu dapat je. Okey je. Okey. Jadi makmum masbuk pula apakah dia? Pada skrin menunjukkan makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat berdiri betul-betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Ni maksud dia. Maksudnya makmum tu datang lambat lah. Orang dah takbir, dah niat semua, lepas tu dah baca Fatihah, dia pun datang lambat, terkocok-kocok. Kemudian ataupun dia datang pada rakaat-rakaat yang seterusnya, rakaat kedua atau ketiga, ataupun tahiyat akhir pun boleh lagi dapat pahala jemaah. Yang penting dia terus saja angkat takbir, niat semua siap, diri seketika dan terus ikut apakah perbuatan imam. Ini makmum masbuk, tak ada masalah. Ini tindakan yang perlu dilakukan. Macam tadi saya dah katakan, makmum haruslah terus bertakbir sambil berniat dan berdiri sekejap dan terus rokok bersama-sama dengan imam ataupun mengikut apa saja perbuatan imam ketika itu. Kalau imam tengah sujud, sujudlah. Kalau imam tengah duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Lepas tu bila imam selesai bagi salam, makmum bangkit semula dan lengkapkan rakaat-rakaat yang tertinggal. Ini dia. Jadi pada masalah-masalah seterusnya saya dah terangkan tadi. Jadi bertemu lagi pada kelas kita yang lain, insya-Allah. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Sampai sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.